Assalamualaikum and hi to everyone. Welcome to my lesson of DBM 20083 Discrete Mathematics. Here, me again, Miss Faiza binti Abdul Muin for Chapter 3, Graph and Trees. Okay, for our lesson today, we will learn about different types of graph, planarity in graph, and isomorphic graph. Okay, ada 3 benda kita akan belajar hari ini. So, saya mulakan dengan yang pertama, the different types of graph. Okay, previously saya dah explain ada beberapa jenis graph. Ini another types of graph. Okay, the first one, discrete graph. Okay, discrete graph ni means no edges. Okay, tak ada langsung sisi pada gambar rajah tersebut. Hanya ada vertices sahaja. So, this one we call as discrete graph. Complete graph. Okay, complete graph maksudnya adalah number of edges for each vertex is equals to number of vertices minus width 1. Okay, maksudnya contoh saya ambil yang paling besar ni. Okay, K6. K6 maksudnya dia ada 6 vertex. Okay, ada 6 vertex. And then for each vertex, 6 kan? 6 minus 1 equals to 5. Okay, so for each vertex mesti ada 5 sisi. 5 edges for each vertex. Okay, so kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5. So this is we call as complete graph. Okay, sisi bagi setiap vertex tu kita tolakkan satu daripada total vertex. Okay, kalau K5 maksudnya ada 5 vertex. So for each vertex must have 4 edges. Okay, 5 minus 1 equals to 4. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, and 4. So baru dia jadi lengkap, complete graph. Okay, K4 maksudnya masih ada 3 sisi bagi setiap vertex. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, this is complete graph. If K3, okay, maksudnya dia ada 2 edges for each vertex. Okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2. K2, 2 vertices, which means must have 1 edge only. Okay, for each vertex. So the first vertex ada 1 edge and the second vertex also has 1 edge. And then for K1, 1 vertex means 0 edges. So this is the example of complete graph. Okay, sama jugalah kalau soalan minta a complete graph with vertex 7. So maksudnya ada 7 vertex but for each vertex must has 6 edges. Okay, itu maksud dia. Okay, linear graph. Okay, linear graph ni maksudnya lurus lah. Garisan yang lurus either horizontally, vertically or diagonally. Okay, tak kisah. Yang penting lurus. Sama ada horizontal, vertical pun boleh ataupun diagonal pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting mesti lurus. Okay, bipartite graph. Okay, bipartite ni dia graph yang ada 2 bahagian ya. Dia punya vertex dia kita susun pada 2 bahagian sama ada kiri kanan. Contoh macam ni. Okay, kiri kanan ataupun atas bawah pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, untuk contoh example 1 ni, ini saya tunjukkan untuk not a bipartite. Okay, kenapa ini bukan graph bipartite? Okay, dah betul dah susun kiri kanan. Okay, ada 2 bahagian kiri dan juga kanan. Tapi daripada gambar rajah graf ni, kita nak tukarkan dalam bentuk bipartite. Okay, start from vertex P. Okay, contoh kita mula pada vertex B. Kita tengok P ni dia bersambung dengan Q, bersambung dengan S, bersambung dengan R. So, mesti ada garisan PQ, PR, PS. Pasangan dia mesti duduk pada bahagian yang lagi satu. Okay, PQ, PR, PS. Okay, untuk P settle tak ada masalah. Q dia bersambung dengan P, S, R. So Q, P,
P ada, okey, Q, R, Q, S. R dengan S satu kumpulan yang sama dengan Q. That's why ini bukan bipartite. Tak boleh ya. Dia punya pasangan dia mesti duduk di grup yang lagi satu. Okay, so ini contoh not a bipartite lah. Okay, cumanya apa yang perlu tahu, bipartite ni dia mesti susun kiri dan juga kanan sahaja. Okay, dan garisan dia tak boleh dalam kumpulan yang sama. Dia mesti kumpulan yang berbeza sahaja. Okay, another example. Okay, ini contoh bipartite. Okay, 1 bersambung dengan 2, 1, 3, 1, 7. So mesti ada 1, 2, 1, 3, 1, 7. 2, 3, 7 mesti dalam kumpulan yang lagi satu. Okay, 2, 2, 1, 2, 4, 2, 8. 1, 4, 8 mesti duduk kumpulan yang lagi satu selain daripada dalam kumpulan 2. Okay, 2 duduk sebelah kanan. So 1, 4, 8 sebelah kiri. Betul. Okay, untuk 4. 4, 2, 4, 3, 4, 6. So kita boleh check lah 4, 2, 4, 6, 4, 3. Betul? 2, 3, 6 dalam kumpulan yang lain daripada 4. Okay, and then 3. 3, 1, 3, 5, 3, 4. Okay, 3, 1, 3, 5, 3, 4. Betul? 1, 4, 5 dalam kumpulan yang lain daripada 3. Okay, so kalau kita check semua, memang kita akan nampak dia punya pasangan dia dari dalam kumpulan yang berbeza. Okay, so ini contoh bipartite graph. Okay, dia mesti susun kiri dan juga kanan. Atas bawah pun boleh, tak ada masalah. Okay, complete bipartite graph. Okay, complete bipartite graph ni maksud dia susunan yang sama macam tadi, kiri dan juga kanan. Cumanya kalau sebelah kiri, okay, vertex di sebelah kiri mesti bersambung dengan semua vertex di sebelah kanan. Okay, kalau kanan ni ada 3 vertex, so sebelah kiri ni mesti ada 3 garisan lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesti full. Mesti penuh baru dia jadi complete bipartite graph. Okay, sebelah kanan ni pun sama. Sebelah kiri ada 3 vertex, so sebelah kanan ni pun mesti ada 3 garisan. Baru dia jadi complete. Okay, ataupun atas bawah macam saya cakap tadi, di atas dia mesti bersambung dengan 3 vertex di bawah baru dia jadi full. Okay, dan di bawah dia mesti bersambung dengan semua vertex yang di atas baru dia jadi full. Okay, complete bipartite graph. Okay, kita tengok contoh example 3. Draw the following graph. Okay, ada 4 gambar yang kita kena lukis. So the first one, discrete graph of D5. Okay, D5 ni maksudnya dia punya vertex mesti ada 5. Okay, D ni stand for discrete lah. Okay, discrete tadi saya dah explain, discrete ni maksud dia a graph without edge. Okay, yang tak ada sisi langsung. So awak lukis je lah 5 vertex dalam gambar rajah tersebut. Nak buat lurus boleh, nak kumpulkan dalam bentuk bulat pun boleh. Okay, second. Linear graph of L4. Okay, maksudnya mesti ada 4 vertex. Okay, ada 4 vertex. L ni untuk linear lah. Okay, linear ingat dia mesti garisan lurus. Either horizontally, vertically or diagonally. Okay, so ada 4 vertex. Sambung 4 vertex tersebut secara lurus. Okay, this is linear graph of L4. Complete graph of K7. Okay, complete graph of K7. 7 ni merujuk kepada vertex. Okay, so maksudnya mesti ada 7 vertex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, macam mana nak jadi complete graph? Okay, 7 maksudnya pada setiap vertex ni mesti ada 6 edges. Okay, pada setiap vertex mesti ada 6 sisi. Semua vertex mesti ada 6 sisi. So saya mulakan dengan vertex yang pertama. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Okay, one vertex complete. Next, second vertex. 1. Okay. Dia dah ada. First tadi dia dah ada. So, terus sambung dengan edges yang kedua. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, complete. The third vertex, dia dah ada 2 garisan. So, kita sambungkan lagi. 3, 4, 5, 6. Okay, next. This one, dia dah ada 3 garisan. So, hanya perlukan lagi 4, 5, 6. Okay, another 3 edges untuk dia jadi complete. Okay, and then 1, 2, 3, 4. For this vertex, dia dah ada 4 edges. Hanya perlukan lagi 2 garisan untuk jadi complete. And the last one, dia dah ada 1, 2, 3, 4, 5. And it need only 1 edge to be complete. Okay, so this is a complete graph of K7. Okay, and then complete bipartite graph of K4, 4. Okay, 4 ni maksud dia sebelah kiri mesti ada 4 edges and then sebelah kanan mesti ada, bukan edges ya, vertices. Sebelah kiri mesti ada 4 vertex, sebelah kanan pun mesti ada 4 vertex. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, so hubungkan vertex sebelah kiri mesti berhubung dengan semua vertex di sebelah kanan. Okay. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, bila kita buat dekat sebelah kiri dah complete, automatic sebelah kanan pun dia akan complete jugalah. Okay, so this is a complete bipartite graph of K4, 4. Okay, next. Question 2. Draw a bipartite graph for each of the following. Okay, daripada gambar rajah graf yang biasa ni, kita tukarkan menjadi graf bipartite. Okay, untuk soalan A. Kita ambil satu vertex, okay, susun di sebelah kiri. Contohnya A. Okay, saya letak A dekat sebelah kiri. So, kita tengok A ni dia bersambung dengan B dan juga C. So, B dengan C ni mesti duduk di sebelah kanan. So, kita hubungkan AB, AC. Okay, and then ambil vertex B. B dia bersambung dengan A dan juga D. Okay, so A dah ada. Kita tambah lagi satu vertex D. Kemudian gariskan. Okay, next. Kita tengok D. Okay, D dia bersambung dengan C, B dan juga E. Okay, so D, B, D, C. Lagi satu vertex E. Kena letak di sebelah kanan. So, gariskan D, E. Okay, kemudian C. Dia bersambung dengan A dan juga D. C, A, C, D. Dah ada. Settle. Okay, E. Dia hanya bersambung dengan D. E, D. Dah ada. Settle. So, this is bipartite graph untuk soalan A. Okay, and then soalan B. Okay, dia bagi ada vertex A, B, C, D, E, F. Tukarkan dalam bentuk bipartite. Okay, so kita ambil vertex yang pertama. A, kita letak sebelah kiri. So, kita tengok A dia bersambung dengan C dan juga E. So, C dengan E ni mesti duduk di sebelah kanan. Okay, so gariskan AC, AE. Okay, kemudian ambil vertex C. Tengok C dia bersambung dengan B, A, F, D. Ada 4. B, A, F, D. So, 4 vertex tu mesti duduk di sebelah kiri. Okay, A dah ada. So, kita hanya tambah lagi vertex B. Gariskan. Vertex F. Gariskan. Vertex D. Gariskan. Okay, susunan tak kisah ya, nak buat D dulu boleh, F kemudian ataupun F dulu, D kemudian. Okay, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okay, kemudian untuk vertex B. Tengok B dia bersambung dengan C dan juga E. Okay, B, C dah ada. So, hanya gariskan B, E. Okay, kemudian E. E dia bersambung dengan F, A, B, D. Okay. EA dah ada, EB dah ada. So, yang belum ada EF dengan ED.
So gariskan EFED. So this is a bipartite graph untuk soalan B. Okay, boleh cek balik lah untuk F ni dia ada dua garisan FC, FE. Okay, FC, FE settle. Untuk D dia ada DC, DE. DC, DE. Okay, settle. Ni bipartite graph untuk soalan B. Okay, another example 4 sama juga melukis. Boleh tengok pada muka surat 48. Okay, the next objective, okay, which is planarity in graph. Okay, ataupun kita kata planar graph. Okay, graph planar. So, what is the meaning of planar graph? Okay, a graph is called planar if it can be redrawn. Okay, boleh dilukis semula in the plane dalam gambar rajah dalam satah yang sama without any edges crossing. Okay, tanpa ada sisi yang bersilang. Okay, tak boleh ada edges yang crossing. Okay, contoh. Okay, gambar rajah yang dibagi kat sini ada 4 vertex, okay, dan ada beberapa sisi. So kalau kita tengok dalam gambar rajah ni ada 2 edges yang crossing, this one. Okay, these 2 edges crossing. Okay, so kita boleh ataupun tidak kita nak tukarkan gambar rajah ni menjadi planar. Okay, bila kita nak lukis planar graph, antara syarat yang awak kena patuhi yang pertama, kedudukan vertex dan bilangan vertex kena sama. Okay. Asalnya ada 4 vertex, 1, 2, 3, 4. So, bila nak lukis semula pun mesti ada 1, 2, 3, 4 vertex juga. Dan kedudukan dia mesti sama. Jangan ubah. Okay, jangan ubah. Dan kemudian bila kita nak lukiskan sisi, pastikan sambungan sisi tu sama seperti asal. Okay, contoh kalau saya letak label pada vertex ni, ini A, B, C, D. Okay, kita ada garisan AB. Okay, garisan AB. So, mesti ada satu garisan AB pada gambar rajah baru tu juga. Okay, tak boleh tiba-tiba awak nak buat garisan yang lain. Contoh kalau ada vertex yang lain kan, kalau ada vertex E ke tiba-tiba awak nak buat AE. Padahal tak ada pun dalam gambar rajah asal. So tak boleh ya. So kena ikut gambar rajah asal. Okay, kita pilih dulu beberapa garisan yang tak crossing. Itu kita lukiskan semula. Okay, contohnya kita ada AB, BC, CD, DA. Yang ni memang asalnya tak bersilang. So, boleh dilukis semula seperti asal, tak ada masalah. Okay, 2 garisan yang bersilang. AC dengan BD. Okay, AC dengan BD ada 2 garisan yang bersilang ni. Pilih salah satu untuk dilukis semula dalam gambar rajah baru. Okay, contoh saya ambil BD. Okay, BD saya kekalkan. So, untuk AC. Okay, kalau saya lukis terus daripada A pergi ke C, tak bolehlah dia jadi sama macam asal. Crossing. Okay, so saya boleh lukis garisan AC itu di luar. Okay, di luar bentuk asal. Saya tarik AC keluar macam tu. Okay, bila nak jadikan dia planar, garisan yang crossing tadi tu kita boleh lukiskan pusing-pusing dekat luar gambar rajah asal. Tak ada masalah. Dia boleh jadi garisan yang melengkung. Okay, so bila kita boleh lukis semula tanpa ada garisan yang bersilang, so gambar rajah baru ni kita panggil sebagai planar. Okay, planar graph. Okay, example 5. Identify the planarity of the following by constructing the planar graph. Kita nak tentukan sama ada dua graf ni boleh jadi planar ataupun tidak. So nak tahu dia boleh jadi planar ke tidak, kena cuba lukis dululah. Okay, kena cuba lukis dulu sama ada boleh ataupun tidak garisan yang bersilang tadi tu dilukis semula tanpa bersilang. Okay, soalan A. Macam saya cakap tadi, bilangan vertex dan kedudukan dia kena sama. Okay, atas ada 4, bawah ada 2. Okay, kedudukan dia kena sama.
Okay, kemudian kita lukiskan dahulu garisan-garisan yang bila kita lukis semula dia tak akan bersilang. Okay, contoh saya ambil garisan yang tu lah. Okay, so sekarang ni ada lagi satu garisan, this one. Garisan ni kalau saya lukis balik dalam ni dia akan jadi bersilang. So dia tak akan planar. So apa yang saya boleh buat? Saya tarik ke luar. So bila saya tarik ke luar, garisan ni wujud. Garisan ni ada dan dia tidak bersilang. So kita kata dia adalah planar. Okay, untuk soalan B. Sama juga, lukiskan dulu dia punya vertex. Kedudukan yang sama, bilangan yang sama. Kemudian saya ambil garisan-garisan yang tidak bersilang dahulu. Okey, yang dekat luar ni lah. Okey, yang dekat luar ni bila lukis balik memang confirm tak bersilang. Okay, kemudian ada lagi berapa garisan? 1, 2, 3. Ada lagi 4 garisan yang saya belum lukis. Okay, saya ambil yang ni yang pertama, kedua. Okey, yang ni dah settle. Yang ni pun dah settle. So ada lagi 2 garisan. Yang ni. 1, 2. Kalau saya lukis balik memang akan bersilang. Okay. 1, yang garisan yang tegak ni saya tarik keluar. Saya tarik keluar sambung macam tu. Okay. So yang ni settle. Tinggal yang ni je lagi. Garisan ni tak boleh lukis kat dalam lah. Nanti bersilang. So saya tarik keluar. Tetapi bila tarik keluar pun masih lagi bersilang. Okay, memang pusing lah ke mana pun, pusing ke bawah pun bersilang. Kalau pusing ke atas pun dia bersilang. Okay, so untuk gambar rajah B, dia not planar. Okay, masih lagi kena lukis gambar. Cumanya kena notekan di mana kawasan yang bersilang. Kemudian namakan dia sebagai not planar. Okay, another example for planarity. Boleh tengok pada example 6, page 50. Okay, and then the third objective, isomorphic graph. Okay, isomorphic graph. Apa yang dimaksudkan dengan isomorphic graph? Okay, two graph are said to be isomorphic if, okay, mesti dua graph kita bandingkan dua graph. Dia akan jadi isomorphic jika their number of vertices and edges are same. Okay, number bilangan vertex dan bilangan sisi adalah sama, yang pertama. Dan yang kedua, their edge connectivity is retained. Okay, dia punya hubungan antara sisi tu sama. Okay. Untuk edge connectivity is retained ni, kita boleh tengok pada dia punya degree, bilangan darjah dia. Okay, bilangan darjah bagi setiap vertex. Okay, so, thus to determine the isomorphism between two graphs, both graphs must have the same number of vertices, the same number of edges, and the same number of degree. Okay, kita tengok contoh untuk soalan isomorphic, example 7. We show that whether each of these graphs are isomorphic or not. Okay, isomorphic ni dia mesti ada dua graph. Kita bandingkan pada dua graph. So, identify whether these two are isomorphic or not. Okay, untuk isomorphic, okay, dia punya jawapan awak kena tulis dalam bentuk jadual. Okay, kena tulis dalam bentuk jadual. So, ada nama graph G, graph H, and then ada tiga ciri, number of vertices, number of edges, and number of degree. Okay, first, kita cari dulu, kita kira dulu bilangan vertex untuk graph G. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the answer is 5. Okay, untuk H, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sama juga 5. Okay, and then number of edges, bilangan sisi. Okay, untuk graph G dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6 edges. For H, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi. Okay, and then number of degree. Okay, untuk number of degree, kita bukannya senaraikan A berapa, B berapa, C berapa. Bukan ya. Kita kira secara overall. Okay, so macam mana nak kira? First, awak senaraikan dahulu degree bagi setiap vertex. Okay, untuk A dia ada 2, B ada 2, E ada 3, D 2, C 3. Okay, untuk H, A ada 3, B 2, C 2, D 2, E ada 1. Okay, so untuk G, cuba tengok kita ada degree 2, 2, 2 dan juga degree 3. Degree 3, degree 3. So, cara nak tulis dalam jadual, kita tulis degree 2 ada berapa? Degree 3 ada berapa? Okay, so degree 2 ada 1, 2, 3. And then for degree 3, we have 2. Kita ada 2 vertex yang berdegree 3. Okay, sama juga untuk graf H. Dia ada degree 1, degree 2, okay, degree 2 dan juga degree 3. Saya guna bentuk lain-lain. Okey, so kita tulis dalam jadual. Degree 1, degree 2, degree 3. Okey, berapa vertex yang berdegree 1? Ada 1. Vertex yang berdegree 2 ada 3. Kemudian vertex yang berdegree 3 ada 1. Okey, so kita tengok adakah sama bagi setiap ciri. Okey, untuk number of vertices sama. Number of edges berbeza. Okay, number of degree pun obviously berbeza. So, dia punya isomorphism dia nak tulis apa? Therefore, not isomorphic. Okay, G and H is not isomorphic. Oh, sorry, dah ada. Okay, G and H are not isomorphic. Okay. Next, for question B. Sama juga, ada jadual, graph G and graph H. Okay, kemudian 3 ciri itu tadi, number of vertices, number of edges and number of degree. Okay, tengok graph G, kita ada 5 vertex. Graph H pun ada 5 vertex. Okay, edges, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. And then for graph H, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also has 6 edges. Okay, kemudian kira dia punya degree. Untuk U1 kita ada 2, this one also 2, this one 3, this one 2 and this one 3. Okay, untuk graph H, sini ada 2, 2, 3, 2, 3. Okay, so kita tu dalam ni kita ada degree 2 dan juga degree 3. Okay, so degree 2 and degree 3. Okay, degree 2 kita ada 1, 2, 3 and degree 3 we have 2. Okay, untuk graph H sama juga ada degree 2, 2, 2 dan degree 3. So, degree 2 ada 3. Degree 3 ada, degree 3 ada 2. Okay, so bandingkan dia punya ciri. Vertices sama, edges sama, number of degree juga sama. So, tiga-tiga ciri dia sama. So, G and H are isomorphic. Okay, another example for isomorphism pada example 8 on page 52. Ya, boleh cubalah nanti dalam kelas. Okay, that's all for today. Thank you.